Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya fattah ya alim iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahma nabiyyin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin walillahi izzatu wa rasulihi amma. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita jumpa pada malam ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat seperti macam biasa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan kepada kita. Yang mana kesemua yang kita ada, baik namanya sehat, baik namanya harta, baik namanya orang kata ketenangan, anak-anak, suami kita, isteri kita, semuanya itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah nikmat. Bezanya cuma satu saja. Dalam banyak keadaannya sama ada nikmat itu satu kita syukuri ataupun tidak, kita syukur ataupun tidak. Satu, dan yang keduanya sama ada kita gunakan nikmat itu pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Sebab pada dasarnya secara mudah kalau kita tengok dalam dunia ini, Allah juga kurniakan sihat kepada orang yang bukan Islam. Allah juga kurniakan harta kepada yang bukan Islam. Malah kadang-kadang kita tengok sebahagian daripada mereka tu langsung tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Malah begitu juga kadang kita tengok yang dalam agama kita pun orang kata salatnya culas-culas. Kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak, tapi hartanya banyak. Kontraknya pun sok-sok. Jadi nikmat dia dapat, tetapi kita mungkin kita boleh katakan bahawa ada kemungkinannya nikmat yang diperolehi itu tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beza teman-teman di antara yang kita dapat dengan yang kata di antara mereka yang kita sifatkan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat, dengan kata ketenangan, dengan harta dan sebagainya. Makanya nikmat itu adalah nikmat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga sebahagiannya yang mana diberikan nikmat oleh Allah, tetapi nikmat itu tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawab beza tu dia pergi. Malah dalam bahasa Usuluddin kadang-kadang kita sebutkan sebagai istidraj. Istidraj ini maksudnya adalah satu kurniaan daripada Tuhan yang mana tujuannya ialah untuk Allah jauhkan dia makin jauh lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat nikmat tu, tapi nikmat tu sebenarnya Allah bagi supaya dia makin jauh lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita panggil dia istidraj. Malah kalau ikut kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, Allah katakan bahawa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yani Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka itu satu istidraj, kelebihan, keistimewaan daripada sumber, daripada sesuatu yang mereka sendiri pun tak tahu sebenarnya. Dalam arti kata lain, kadang-kadang dirasakan bahawa itu merupakan satu usaha ikhtiar mereka, merupakan satu kelebihan, tapi hakikatnya bukan satu kelebihan. Yang itu kita minta sangat dengan Allah Subhanahu wa taala
sampai kepada satu tahap istidraj, yakni sampai pada satu tahap yang kata dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau dalam bahasa Arab tuan-tuan, dia ada beza, satu yang namanya nikmat, satu namanya nikmat. Kalau dieja dalam huruf Jawi, dalam Arabnya dia nun, ain, mim, ta marbuta. Nun, ain, mim, ta marbuta. Satu lagi tu nikmatun, satu lagi dipanggil nikmatun. Nun, qaf, mim, ta marbuta. Tempat ain tu tukar kepada qaf saja. Jadi satu nikmatun, nikmat yang kita faham sebagai nikmat, satu kelebihan, satu anugerah dan sebagainya. Satu lagi tu nikmatun tu sebenarnya adalah sebagai satu malapetaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengharap sangat supaya apa yang Allah kurniakan kepada kita hakikatnya adalah nikmat. Maksudnya satu kelebihan, bukannya nikmah, yakni sebagai satu malapetaka yang akan datang kepada diri kita. Kita nampak macam biasa, tak ada apa-apa, tapi hakikatnya merupakan satu malapetaka daripada Allah Subhanahu wa taala, bencana yang akan sampai pada diri kita. Walhamdulillah. Okey. Baik tuan-tuan, kita masih lagi pada manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu, kita dah bawa bincang hari itu tentang persoalan berkaitan dengan kaedah-kaedah. Kita sekarang ini berada pada kaedah-kaedah dalam untuk melihat bahawa kita ini berada di atas landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun tidak. Satunya kita dah bawa bincang selama ini dah. Dikatakan bahawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia memegang kepada manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maksudnya ialah untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena ikut jalan Nabi. Kena ikut jalan Nabi. Kita punya matlamat hidup kita adalah lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk sampai kepada Allah, dia kena guna manhaj. Manhaj ni kita dah bincang dulu, maksudnya adalah metodologi, kaedah yang Nabi guna, maka itulah jalan yang kita kena pakai. Tak ada jalan lain, tuan-tuan. Untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala tak ada jalan lain melainkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yakni kita ikutlah apa yang kata telah digariskan ataupun yang telah dilakukan oleh sebahagian besar daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Malah kalau diriwayatkan ketika Hajjatul Wada' Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni khutbah ataupun haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan itulah yang terakhir. Itulah yang pertama dan itulah yang terakhir sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka pada ketika itu diriwayat ketika khutbah, pada ketika itu ada seramai lebih kurang dalam 100, ada riwayat kata 120,000 orang sahabat dan ada yang mengatakan 124,000 orang sahabat pada ketika itu yang mendengar khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara tak langsungnya ada 120 lebih ribu yang disifatkan, yang diiktiraf sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh diambil contoh selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang hasil didikan Nabi ada 120,000 lebih. Itu yang lepas saja Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka mula bertibaran keluar daripada bumi Madinah. Mula keluar. Itu yang kita dengar kata macam adanya makam sahabat Nabi, salah seorangnya Abu Ayyub Al-Ansari dekat Turki, jauh ke dalam sana katanya, tetapi mereka terus keluar. Kita ada Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke negara China, jauh gila, dia bukan dekat-dekat. Dan dia orang tak pernah fikir, orang kata atas dasar dunia, tak ada. Mereka berfikir untuk kembangkan agama Islam semata-mata. Jauh tak apa. Hatta sampai pada satu tahap meninggal pun di bumi orang, di tanah orang, kan? Kita kadang aku nak tinggal rumah, kan? Kita nak mati hospital, kita dekat itu, sampai pada tahap tu. Kadang kita orang jauh nanti kan siapa nak ziarah, kan dah susah. Kita fikir gitu tu kan. Tapi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dia tak pernah fikir macam tu. Yang penting adalah untuk Islam. Janji untuk Islam, janji untuk Allah, janji untuk Rasul. Dia sampai pada tahap tu kan. Jadi
Ada perbezaan. Kalau dilihat dalam konteks 10 sampai pada 1 tahun, kita boleh nampak bahawa di atas dasar kepercayaan, atas dasar iman, jauh beza. Tetapi mereka itu adalah antara yang terbaik untuk kita jadikan dia sebagai satu contoh dalam hidup kita selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sebab mereka dididik secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey, hari ini kita masuk untuk kita berbincang secara umumnya. Jadi berkaitan dengan yang apa yang disifatkan sebagai kaedah yang kedua bagi ahli sunnah wal jamaah ialah mendahului perintah Allah dan Rasulnya dari yang lain. Mendahului perintah Allah dan Rasulnya dari yang lain. Dalam arti kata lain ialah mengutamakan Allah dan Rasul daripada yang lain-lain. Okey, sedikit saja nota yang diletakkan kat sini, saya bacakan, nanti saya ulas insya-Allah. Apabila dikatakan bahawa ASWJ, akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak mendahulukan perintah atau perkataan sesiapa pun daripada perintah atau perkataan Allah dan Rasulnya, kerana mereka beramal dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melakukan sesuatu perkara sebelum yakni kamu mendapat hukum atau kebenaran daripada Allah dan Rasulnya. Okey, tuan-tuan. Baik. Ini tentang persoalan untuk mendahulukan perintah Allah, mengutamakan Allah, mengutamakan Rasul berbanding daripada yang lain-lain. Okey, tuan-tuan. Secara umum, kita dapat gambaran dia. Dalam perbahasan tauhid rububiyah Allah dan satu lagi tauhid uluhiyah Allah. Kalau kita buat bahas dalam konteks ni, tauhid rububiyah Allah secara mudah ni ialah rububiyah berkaitan dengan pentadbiran Allah. Rububiyah, rububiyah, tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah bermaksud secara mudah ni ialah tentang persoalan layaknya Allah untuk mentadbir alam ini. Layaknya Allah untuk mentadbir, untuk mengurus, untuk kata merencana bagaimana urusan bumi ini, alam ini untuk diuruskan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud tauhid rububiyah. Secara mudah, kalau kita nak tengoklah dalam ayat yang lazim kita selalu baca dan untuk kita jumpa tentang persoalan rububiyah dalam suratul Fatihah ayat 2. Apa dia ayat 2? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb. Ada perkataan Rabb, Tuhan sekalian alam. Yakni perkataan Rabb itu, kata Rabb itulah yang mendirikan perkataan rububiyah secara tak langsung. Sebab Rabb maksudnya adalah pengurus, pentadbir, secara tak langsung. Kalau katakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menggelarkan isteri, ayah isteri sebagai Rabbatul Bait. Ditulis kat situ, diletakkan sebagai Rabbatul Bait. Rabbata marbuta, Rabbatul Bait. Ataupun kalau suami disebutkan sebagai Rabbul Bait, yakni Tuhan kepada rumah. Dia bukan maksud Tuhan, kata Rabb, tak, tapi pentadbir kepada rumah. Isteri disifatkan sebagai pengurus kepada rumah. Dia yang merencana dalam banyak keadaan dia. Dialah menteri kewangan, dalam banyak kan dia tahu apa benda yang keluar, apa benda dia tahu barang dalam tu. Macam mana untuk menguruskan anak-anak dan sebagainya, biasanya dialah sebagai pengurus. Kita suami biasa bagi duit je, pandai kau dia, janji bergasap kan, seolah-olah ni macam itulah satu sudut. Jadi dalam arti kata lain, Nabi SAW sampai pernah meletakkan perkataan Rabb. Rabb tu dalam konteks tu bukan Tuhan, tapi sebagai pengurus dan pentadbir. Jadi sekarang ni kalau dilihatkan kepada Alhamdulillahirabbil alamin, rububiyah, yakni layaknya Allah untuk mentadbir alam. Contoh, bila Allah nak datangkan orang kata hujan, suka hati Tuhan lah. Kalau dulu masa zaman saya belajar dekat sekolah menengah zaman dulu lah, dah lepas beberapa tahun, dah 20 tahun lebih dah. Kita biasa kalau sebelah kita ni pantai barat, belah pantai barat ni,
dia punya monsun barat daya biasanya di antara Mei sampai ke September. Bulan Mei, September, monsun barat daya, maka sebelah pantai barat kita akan sentiasa hujan. Bila sampai pada monsun timur laut, angin daripada timur laut akan sampai. Pada ketika tu nanti akan adanya November sampai Mac. Jadi dia ada duration, ada tempoh dia. Itu berdasarkan kepada yang dulu-dulunya. Mungkin berdasarkan kepada kajian, ramalan cuaca dan sebagainya. Itulah yang kita diperlihatkan. Tapi adakah mesti Allah SWT tertakluk di situ? Tak. Suka dia dia. Cara mana untuk dia mentadbir alam dan sebagainya terpulang pada dia. Dulunya kita lazim dengar bahawa pokok durian ni lazimnya dia berbuah setahun sekali. Lazim. Tapi mungkin dengan teknologi yang ada sekarang, terutamanya macam sebelah belah negara jiran kita yang beratas Semenanjung, saya silap 2 kali dalam setahun. Saya silap 3 kali tau. Dan padi kita sawah pun ni, dulu-dulunya orang kata dia seperti tanaman kontan, setahun sekali je. Tapi yang dekat rumah saya tu, kat pokok mangga tu, sekarang ni dia orang tengah bajak balik dah. Hari tu baru je kita katakan dah dituai. Sekejap je, saya tengok tak masak lagi. Ikut mata saya je, tak masak lagi. Sekarang ni tengah nak semai dah. Seperasaan saya, setakat ni dia orang buat setahun 3 kali. 3 kali. Mana datang benih kau? Dengan teknologi. Bermaksud sekarang ni ialah, pertama di antara sebab dan musabab, di atas dasar ilmu yang Allah kurniakan, Allah ilhamkan kepada manusia. Tetapi begitu juga Allah yang mengizinkan di atas sebab dan musabab itu untuk berlaku, atau mungkin sebaliknya tidak. Bermaksud sekarang ni, seperti mana yang kita faham dulu, maka rububiyah Allah, cara mana Allah nak mentadbir alam, mengurus alam, memberi rezeki dan bagi hujan, terpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu saya tengok dekat TV, tuan-tuan, dalam saya tengok kat situ berkaitan dengan National Geographic. Dah tak ada benda nak tengok, barulah tengok tu. Kan, manusia kan, barulah tengok yang agak informatif sikit, yang seronok sikit kat situ lah. Subhanallah, tuan-tuan, kuasa Allah dalam memberi rezeki kepada makhluk-makhluk dia yang namanya binatang. Kita tengok kat situ bagaimana yang namanya gajah besar, tuan, gedebak gajah tu. Dalam besarnya gajah tadi tu, singa-singa yang nak makan dia ni, dia ada perancangan dia. Allah ilhamkan tu, tuan-tuan. Itu yang disifatkan dalam konteks al-hidayatul fitriyah. Itu kalau kita panggil dalam konteks hidayah, untuk hidayah ada 4. Salah satunya al-hidayatul fitriyah, yang mana Allah sendiri fitrahkan kepada hamba-hamba dia, makhluk-makhluk dia, bagaimana untuk mencari rezeki dan sebagainya. Secara tak langsung, kalau saya tarik balik belakang sikit, kalau macam bayi, baby kita, anak kecil kita lapar, dia tak cakap, tapi dia menangis. Dia bagi tanda kat kita. Dia ada simptom dia, secara tak langsung. Baik, semacam tu jugalah pada binatang tadi tu. Gajah ni besar, tapi dia ada perancangan macam mana dia nak kelirukan gajah pada waktu malam, macam mana nak tumbangkan gajah. Singa besar mana, tuan-tuan? Tapi dalam butanya gajah pada waktu malam, sains kata malam gajah buta, rambut melampau lah, senang cerita, ada katarak. Dia tak boleh nampak langsung. Jadi dah kelirukan, dia dah terpisah tu, waktu tu dia mula gigit. Dan ada di antara singa ni, tuan-tuan, dia pergi cari saraf tunjang gajah. Gajah besar, kita tengok pun tahu, kulit tebal, tuan-tuan, bukan macam kulit kita. Dia boleh tahu kat mana saraf tunjang. Saya nak tanya, tuan-tuan, tuan-tuan pernah tengok kalau pergi kat zoo ke apa, dia bermesyuaratkan dengan ni namanya saraf tunjang, spinal cord. Pernah tanya? Ada kan? Dia tak tahu. Tapi dia tahu kat mana duduknya saraf tunjang. Dia digigit kat situ, gajah yang besar gedebak tu boleh turun pelan-pelan daripada kaki belakang terlebih dahulu. Dia tak turun kepala dulu, tak ada. Dia akan turun belakang sebab saraf tunjang dah sakit dah. Alah, tuan macam kita lah, kalau ada slip disc ke, na'udzubillah kan, boleh bangun? Tak ada tau, lantau. Macam tu juga. Dia terdiam, jatuh ke bawah. Terdiam dia macam tu. Tuan-tuan tengok besarnya gajah, kadar untuk dia mengandung panjang, sebab untuk tombangkan dia payah. Tapi tuan-tuan tengok Allah tadbir alam. Untuk tadbir alam, tuan-tuan tengok semut. Semut kecil besar? Kecil.
Kecil. Kita boleh tinggi-tinggi macam tu gitu kan, tak ada masalah. Tapi adil Allah dalam kecilnya semua, senangnya mati. Kita hidup semua ringkas. 3-4 hari Gana telur. Okay? Dia telur. Sekali telur, bukan dia kata sikit-sikit. Dia lebih kurang macam lalat. Dalam satu kepompong kata telur-telur lalat, dia ada lebih kurang 500 biji. 3-4 hari menetas. Tuan-tuan tengok. Tengok semua kecil boleh tengok, boleh semua riset. Kalau dengan logik kita agaknya selalu riset. Habis bumi tak ada semua. Tapi Allah takdir alam, setiap yang mati itu ringkas saja dia punya kitaran hidup. Sekejap dia makin banyak, tetap ada. Ada lebih banyak daripada manusia. Tengok cara mana Allah mentakdir alam, mengurus alam. Kalau kita boleh bayangkan cantik tuan. Pertukaran di antara pertukaran di antara siang dan malam. Nak datang fajar siddiq, nak datang siang, pelan-pelan Allah datangkan. Daripada malam nak tukar siang, fajar siddiq datang dulu. Kita tengok dekat ufuk langit, warna putih cantik indah. Daripada yang namanya senyap waktu malam, tiba-tiba burung pun mula kicau-kicau, ayam mula kokok-kokok. Dia bagi tanda tu. Benar tuan-tuan, kalau kata dalam macam kata waktu malam, tiba-tiba nak siang, dalam gelap, tiba-tiba terang. Ada? Tak ada tuan. Daripada senja, kan, daripada petang, tiba-tiba blackout. Ada? Tak ada tuan. Tengok indah ciptaan Tuhan. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, bijaksana ya Allah. Allah bagi pelan-pelan tu dulu. Kita masuk je pukul 5. Benar dah, aku dah lama kerja dah. Allah bagi tanda. Badan macam dah boleh tangkap tak? Sensory sistem kita dah boleh tangkap tak? Oh, ni dah malam dah. Burung balik, masuk sarang. Matahari mula terbenam. Daripada yang terang benderang matahari terus mengata mula redup pada ketika itu. Udara pun tak seperti mana udara siang pun. Itu tanda rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah takdir cukup cantik. Layak Allah untuk mentadbir. Layak untuk mengurus alam, bagaimana dia nak buat dan sebagainya. Kita boleh rasa. Sebab tu tuan-tuan, kalau mungkin kata bolehlah kata sekali-sekala kan, panggillah mana-mana yang lebih pakar lah. Saya cuma kata belajar, tapi kita tak pakar sampai kita tak pakar. Tuan-tuan panggil orang falak, orang astronomi. Bila nak masuk bulan puasa nanti tak ada lagi ni 50 hari, 40 hari lebih kan, rasanya 40 hari lebih dah. Dah ada qada kan? Muslimat ada qada. Qada. Ingatkan anak abang-abang, ingatkan isteri-isteri juga secara tak langsung. Baik. Panggil orang falak. Kita jangan cerita bab macam mana orang kata nak tengok hilal tu. Tapi suruh dia cerita kat kita macam mana Allah nak tukar di antara yang namanya siang nak bawa malam. Bila tuan-tuan boleh kata, kalau dapat, dia bergantung juga pada penceramah lah secara tak langsung ni. Kalau dia boleh bagi pada kita tuan-tuan kebesaran Allah dalam pertukaran di antara siang membawa malam tu, tuan-tuan tak akan nampak tentang persoalan terbitnya bulan semata-mata. Tuan-tuan akan nampak kebesaran Allah pada ketika tu, bahawa yang perintah puasa tu bukan semata-mata perintah, tapi tuan-tuan akan nampak kebesaran Allah. Dan orang kata nampak kebesaran Allah melalui perintah tu. Dia bukan nampak perintah je, tapi kita akan nampak perintah tu datang daripada yang maha besar, maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pertukaran tu, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar ayatin lillahi. Di antara kata kejadian langit dan bumi dan juga pertukaran siang dan malam, tuan-tuan akan nampak rububiyah Allah. Pada ketika itu kita akan takjub dengan Allah. Sungguh kita tengok orang yang kita sifatkan kena kanser. Kita tengok pada orang kena kanser, kena kemoterapi lagi tuan-tuan, ataupun radioterapi. Dibakar. Radioterapi itu dibakar secara tak langsung pasal kemoterapi, ubat, luruh kita punya bulu-bulu roma, rambut, semua togel tuan-tuan.
Bersih. Satu jasad boleh bersih daripada bulu tu, kena radioterapi dan sebagainya, boleh tanggal. Tapi satu tempat takkan tanggal. Kawasan bulu roma yang tak tanggal. Kat mana tuan-tuan? Kat mana kau? Kat mana? Kat mana? Rambut? Apa disebut rakam? Bukan kawasan tu, bukan kawasan tu. Dia tak bukan kawasan genital organ, tak. Kat mana tuan-tuan? Satu ni, rambut habis, jambang boleh habis, punggung misai boleh habis semua sekali, badan bulu habis. Kat mana yang tak tanggal? Kat kening tak tanggal. Kening tak tanggal. Adalah gugur 2-3 helai tu adalah, tu normal lah. Tapi dia takkan luruh sampai bersih seperti mana bulu roma pada jasad. Allah dalam rububiyah dia nak tunjuk kat kita layaknya manusia mesti ada kening. Bukan untuk dicukur. Datang dalam kata orang kita pergi cukur. Saja-saja walaupun dia tengah sihat, lepas tu cantiknya pula. Kan tak kena nampak. Sebab dia tak boleh nampak. Kenapa dia buat basmula? Sebab kita mungkin secara tak langsung ni kita tak boleh feel, kita tak boleh rasa agungnya Allah. Tapi kalau kita boleh rasa agungnya Allah, besarnya Allah dalam segala penciptaan, dalam pengurusan dia, dalam pentakdiran dia, pada ketika itu tuan-tuan, pasti kita takkan nampak tentang persoalan salat tu salat semata-mata, tak. Tapi sebenarnya salat ada dia punya manfaat untuk manusia, dan sememangnya kita memang akan buat salat dalam keadaan kita akan tenggelam dalam salat. Kita akan tahu. Itu wasmudah. Tapi pasal kita tak boleh feel, kita jarang untuk melihat kata kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak keadaan. Macam hari tu lah, kebetulan ada sedikit isu lah tempat satu NGO tempat saya mengajar. Tapi apabila tentang persoalan kata dalam untuk kita melihat bila ujian-ujian Allah sampai pada diri kita kadang-kadang dalam kes soalan tu, bila tentang persoalan kata sakit, kadang-kadang tak tahan, kadang-kadang mata tak terduga dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, kita kadang-kadang kita terlepas pandang. Dalam banyak keadaannya tuan-tuan, sakit yang sampai kat kita, ujian yang sampai kat kita, sebenarnya dia merupakan rahmat Allah. Betul, saya setuju tuan-tuan. Sungguh benar kalau kita kata perspektif dugaan musibah. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan sebagai musibah, benda yang kita sifatkan agak negatif. Yang biasanya jiwa-jiwa manusia mungkin kadang-kadang rasa kurang seronok dan sebagainya. Biasalah tuan-tuan, jiwa kita manusia kita nak yang mudah, yang nampak mewah dan sebagainya, senang, baik, clear, tak masalah. Tetapi begitulah juga tuan-tuan, walaupun kata musibah itu sampai pada manusia, sifatnya agak negatif. Tetapi tuan-tuan, kalau kita perasan sungguh-sungguh dalam banyak keadaannya, bila musibah sampai, musibah itu cuma satu je tuan-tuan. Tetapi dia dibalik kata satu saja musibah tu, dia punya kesenangannya banyak. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Insyirah, Alam Nashrah kan, Inna ma'al usri yusra. Allah ulang balik, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada yang namanya susah itu adanya kesenangan, adanya kemudahan. Tuan-tuan, kalau pergi pada ulum tafsir, tuan-tuan akan tengok kat situ bila Allah kata ma'al usri, alif lam ain sin ra, al usri, maksudnya ada alif lam. Ini tuan-tuan cakap ni, ada alif dan lam. Dalam bahasa Arab, bila ada alif wal lam, kita sebutkan dia sebagai alif lam ma'rifah. Apa maksud alif lam ma'rifah? Maksud dia benda tu spesifik, benda tu tentu, satu je. Susahnya satu. Apa benda? Sakit apa? Contoh, sahabat saya patah kaki. Bila patah kaki, masuk besi siap. Sahabat saya ni, yang sahabat saya perempuan, bukannya suami, isteri. Aku senang cerita, patah kaki, patah 3, patah 4, lebih kurang. Kaki kiri, masuk besi siap, simen sampai ke atas, pantal perut. Lama tuan-tuan, cuti 3 bulan. Baik, sakitnya pasti satu. Tapi begitu juga inna ma'al usri yusra. Bersama susah ada senang.
Dan kalau tuan-tuan tengok dalam ayat nanti tu, tuan akan nampak yusran. Dia tak ada alif dengan lam. Dia terus datang dengan yasin ra alif. Dalam bentuk, dalam bahasa Arab kita panggil dia nakirah. Nakirah maksudnya umum. Allah tak tentukan kesenangan tu, tak. Malah disifatkan oleh mufassir banyak kesenangan ni. Tuan-tuan, kadang-kadang kita lawan orang sakit, atau katakanlah tak ada kita sakit, dia harap kata yang kita mampu tanggung, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang itu dia kena faham sungguh-sungguh. Allah bagi atas yang memang Allah Maha mengetahui, kita mampu untuk tanggung. Yusra, banyak mudahnya. Dalam kita sakit, kita tenang mudah. Kita boleh duduk dan 2 hari lepas. Perasan kan yang tak suap khabar? Perasan tak? Ini tak ada suap khabar ni. Kalau tahu perasan dekat surat khabar, berita saya tak perasan. Berita saya tak perasan. Susah saya nak tengok sebab dah memang kata kuliah maghrib tak ada dua berita kan itu. Baik, kalau kat paper, saya semalam mari lupa. Mari kau. Hari Jumat kau. Bendanya berlaku hari Khamis, Jumat kau. Okey, baik. Dan memang betul. Bila saya sendiri membeli surat khabar hari itu semata-mata nak confirmkan cerita. Baik. Apabila seorang ibu tunggal, saya bawa sini jadi pasal seorang ibu tunggal umur baru 35 tahun. Ibu tunggal umur 35. Anak 2 orang. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kena breast cancer. Breast cancer lah senang cerita. Kita pasti tuan-tuan, kita pasti dan kita cukup yakin dalam banyak keadaan. Bila namanya perempuan, lagi-lagi namanya isteri, bila dia diceraikan oleh suami, itu merupakan satu titik noda hitam dalam hidup dia yang memang dia payah untuk dilupakan. Berat, apatah lagi bila dia anak. Baik, satu hal dah, Allah kemudian uji dia lagi dengan datangnya kanser. Sakit tuan-tuan. Kadang-kadang mungkin dalam kita bermasyarakat, dalam saudara mara kita pernah tengok macam mana orang kena kanser. Malah sepupu saya tahun lepas pun orang kata umurnya baru 37. Cuma kebetulannya di atas ketentuan Tuhan juga bahawa dia tak sempat untuk bernikah. 37, ni lelaki kebetulan bujang. Tapi waktu saya ziarah dia dekat HKL tu, panggil dia ni sakit ni, dia cuma boleh angguk sikit je. Tak boleh cakap lah. Tak boleh cakap pun bunyi sikit-sikit, buah putih tu kena dapat gitu. Saya rapat mulut dia, saya tanya, sakit kat mana ni? Semua habis, satu jasad sakit dah. Masuk morfin pun tetap rasa sakit. Kalau pergi hospital, kalau katakan macam dia boleh terima tu sebenarnya ada morfin. Masukkan kata untuk dia boleh bertahan. Baik. Senang cerita je, bagi yang ibu tunggal ni dia ada kanser, dikatakan bahawa, disifatkan bahawa dia sentiasa berzikir dengan Allah. Sentiasa berzikir, ingat Allah, zikir dan sebagainya. Saya tak langsung. Tuan-tuan, orang yang boleh berzikir ni, ketika dia sakit, tapak asasnya apa untuk kita pegang? Dia terima ketentuan Tuhan. Dia terima takdir Allah. Dia tahu memang sakit, tapi dia redha, cukup redha dengan apa yang Allah letakkan atas dia. Itu asas sebab tu dia boleh zikir. Cuma kalau katakan mungkin dalam kita bermasyarakat, jumpa orang sakit dia, alah payah betul lah aku nak kerja. Saya pernah jumpa tuan-tuan minta maaf, saya pernah jumpa, tapi dah awal kebetulan ni. Lagi 2 tahun lagi pahit, nak pencet, dah kena macam ni, aku nak kerja macam mana? Tuan, tapak iman tak sama antara seorang dengan seorang. Walaupun dia tu kebetulan sebelumnya kaki masjid tuan. Tapi bila diuji Allah, itu yang keluar. Itu yang keluar. Itu satu pengajaran putih itu kita renung. Dalam dia zikir takdir Allah, dia pergi ketika dia untuk dikebumikan, ketika papan itu diletakkan, dia keluar cahaya kuning betul-betul terang daripada dalam kubur dekat yang lahan dia. Terang betul. Nak gambarkan apa? Cahaya berarti cahaya cantik indah. Nak menunjukkan bahawa walaupun Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala tentukan atas kita sesuatu al-usr,
Jadi yang namanya kesusahan, kepayahan. Tapi dalam takdiran Allah Subhanahu wa taala, dia walaupun dia bagi susah, tapi Allah nak bagi ganti dengan sesuatu yang lebih baik untuk manusia. Cuma syaratnya sah, redha, terima, pasti ada kebaikan yang Allah nak sampaikan kepada kita. Kawan saya yang patah kaki tuan-tuan, 3 bulan tak pergi kerja, pasti tak boleh buat apa-apa. Suami layan. Dalam tadi tu orang datang ziarah, silaturahim, datang balik dan sebagainya. Yang jarang jumpa balik. Kebaikan tuan-tuan. Kebaikan. Kita, kalau kita orang datang ziarah orang pun sekali-sekala, nak balik, siap bagi sampul lagi tuan-tuan. Dia buat saving tu. Dengan sakit tu, dia buat saving, dapat duit. Kebaikan. Dia dalam 3 bulan cuti tu, suami layan sungguh apa semua sekali. Cukup 3 bulan tuan-tuan. Ngandung lagi. Allah bagi rezeki lagi. Itu dalam mata kaki tu. Bayang tak? Jangan bayang. Tapi Allah bagi rezeki. Bila dia dalam sekali dalam sebulan 2 bulan, dia tanya ke saya, kata Ustaz, ni nak letak nama anak ni nama apa Ustaz? Tanya dia. Masa tu dia dah mula sihat lah. Kata simen pun dah buka, terus sekali tanya, kalau tak nama apa ni Ustaz? Saya tanya, setakat ni dah scan belum? Dah scan dah. Scan setakat ni nampak apa? Anak lelaki ada perempuan? Kata anak lelaki Ustaz. Senang, kalau anak lelaki senang. Letak nama apa? Muhammad Patah. Nak kata, ya orang kata ada memori sikit lah, kenangan anak tu jadi orang tengah patah tu. Ada saya kata, tuan-tuan, Allah dalam mentadbir tak pernah zalim atas manusia. Allah tak pernah zalim atas manusia. Tuan-tuan akan jumpa dalam Asmaul Husna. Allah tu tadi tu kat belah bawah, dekat-dekat kata dalam 80 lebih dekat 90, tuan-tuan akan jumpa salah satu nama Allah Al-Barru. Tuan-tuan akan jumpa yang maha baik. Yang maha baik Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pernah zalim atas kita. Jadi sebab tu dalam konteks rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ialah Allah mentadbir, layaknya Allah mentadbir, mengurus, memberi rezeki pada yang namanya binatang dan sebagainya, semua dalam keadaan yang cukup adil, penuh dengan kasih sayang Allah. Cuma kadang-kadang kita tak nampak sebab kita tak nak fikir, mungkin wallahu alam, atau kita tak cuba untuk menghalusi di antara setiap ciptaan-ciptaan Tuhan, di antara segala perkara-perkara yang berlaku pada kita manusia, jarang itu kita nampak. Allah bagi dekat kita tuan-tuan kaki yang cukup cantik dari segi mechanical-nya. Kalau engineering dia bisa nampak lah. Tapi dari segi logik pun nampak sebenarnya. Allah bagi kita tapak kaki tuan-tuan. Tapak kaki kita flat. Dia dengan kita punya ankle, kita punya buku lagi jauh tak? Dekat. Dia rapatkan. Dia berdiri je macam tu, terus saja dapatkan. Tuan-tuan cantik Allah letak. Supaya kedudukannya mantap. Sedangkan kita tahu bahawa kaki kita ni, dia nak tampung yang katakan puluh kilogram badan ni. Bukannya kecil-kecil anak yang nak ditanggung ni. Tapak kaki tu besar ni, tuan-tuan. Bukan besar sangat pun. Tulang tu pun tulang keting kita kan besar sangat pun. Kan? Tapi sekarang ni Allah letak dia daripada sudut tapak dengan buku lagi tu betul-betul kata betul-betul rapat supaya kedudukannya mantap. Itu Rasulullah. Allah hadir kat sini. Tapi bagi manusia kadang-kadang tak nak. Oleh kerana K-pop datang. Korea. Perempuan. K-pop sampai, K-pop kebanyakannya dengan fashion high heel, tumit tinggi. Dia naikkan lagi. Daripada orang kata flat macam ni je terus saja sampai orang kata pada buku lari pada kaki. Yang bahasa mudahnya selamat untuk manusia. Allah bagi selamat untuk manusia. Kau tetap, kau payah nak jatuh dan sebagainya. Sekarang ni manusia datang letak high heel, naik lagi lebih kurang 2 inci ke atas. Siapa yang zalim tu? Manusia diri sendiri. Tinggikan mekanikalnya, bahasa mudah atas dasar nak cantik, kerana nak cantik pun nak tinggi dan sebagainya. Tapi memberikan risiko dan meninggikan risiko supaya senang terpelencur, senang patah kakinya dan sebagainya. Bukan macam-macam benda boleh jadi. Siapa yang buat? Manusia yang buat.
Allah letak cantik lah. Cantik semua tuan. Kita dalam kita beresin tu tuan-tuan, mata mesti tutup. Mata kita mesti kita pejam. Tak saya cuba tu. Kalau berani lah, bukan ada hal kat kau. Saya rasa jangan orang kata anak tekak kau, di mata boleh kau. Jangan main. Allah cantik proses dia. Allah urus tadbir cantik. Tapi kita ada perasan yang tak perasan. Layaknya Allah untuk mentadbir, mengurus, merencana alam dan sebagainya. Itu namanya tauhid rububiyah Allah. Mana? Jadi dalam kata lain sekali, bagaimana Allah mentadbir, mengurus alam, baik namanya manusia, baik namanya binatang, alam cakrawala dan sebagainya, semuanya dalam keadaan yang cukup baik. Kita, bumi kita dilindungi oleh planet mustari yang besar. Dalam susunan planet, 9 planet ni, kita bumi ni dia kita katakan terlindung dengan namanya planet mustari. Panasnya matahari tuan-tuan yang direct sampai tadi tu, kita di belakang mustari, kita selamat. Sebab bahasa mudanya dengan komet-komet yang namanya asteroid dan sebagainya, yang melayang dan sebagainya, semuanya tadi tu sampai dulu dekat mustari. Sebab dia besar, kita jauh lebih kecil, hampir lebih kurang 1/3 daripada mustari. Nak membayangkan, Allah letak kemana blockage, ada blok, supaya kita manusia yang hidup di bumi selamat. Itu pun kadang-kadang Allah uji. Dalam 2 tahun lepas, lebih kurang, tak silap saya, yang kita perasan jatuhnya, kita katakan lebih kurang macam kata 15 tingkat punya bangunan, batu besar, komet lepas, dan yang jatuh dekat Rusia. Lepas tu, itu mudah kata dah tentu halang Rusia pada ketika itu. Tapi sekarang ni, dari segi alam Allah letak, selamatkan manusia atas kasih sayang Allah. Bumi tadi itu terlindung di sebalik mustari yang lebih besar. Apa-apa mustari kena hentam dulu. Saya tuan-tuan tengok dalam konteks falak ataupun dalam konteks astronomi, Allah lindung. Matahari terik, macam mana panas sekalipun, yang lepas kat kita, yang kita tak tahan tuan-tuan, sebenarnya mustari dah tapis banyak lah. Adil Allah, rahmat Allah tuan-tuan untuk manusia. Tapi kita juga yang buat jahat, sebab kita tak boleh rasa. Itu sebenarnya untuk saya letak pada diri saya atas dasar iman, untuk kita tengok bagaimana Allah takdir, Allah urus, dan rahmat Allah atas manusia. Itu sebenarnya kasih sayang Allah kita sentiasa berpandangan. Dekat alam atas tu, yang bahasa mudanya dekat cakrawala, memang berbir yang namanya pecah-pecahan bintang dan sebagainya, kata sekejap-sekejap pecah, sekejap meletup, bukan? Tapi kita selamat di dalam bumi. Atas bumi kita selamat. Tak sampai kita. Allah ini Maha Adil Allah. Rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Allah meletakkan pada kita. Okey, tuan-tuan, baik. Itu tauhid rububiyah. Yang keduanya ada satu lagi dinamakan sebagai tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi rububiyah, satu lagi bab pentadbiran, bab uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut dia sebagai layaknya Allah untuk dicintai, layaknya Allah untuk disembah, satu-satunya Rabb ataupun ilah, yakni Tuhan, untuk kita tumpahkan kasih sayang. Segala-galanya Allah terlebih dahulu. Itu sudah. Dan secara mudah untuk kita nampak dalam konteks uluhiyah Allah, kita boleh nampak dalam kalimah thayyibah kita, la ilaha illallah. Ada perkataan ilah. Ilah pun maksudnya Tuhan. Sama macam Rabb dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi angle, perspektif Rabb pada pentadbiran pengurusan. Tapi ilahun, kadang-kadang kita dalam masyarakat kita disebut ilahi. Ilahi itu maksudnya Tuhanku. Itu bukan bahasa Melayu, itu bahasa Arab. Ilahi, wahai Tuhanku, dia ada ilah. La ilaha tu, tidak ada Tuhan. Jadi ilah itu ialah tentang persoalan layaknya Allah untuk disembah, untuk ditaati, untuk dikasihi, untuk diletakkan kesetiaan hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi uluhiyah Allah tadi itu ialah berkaitan tentang persoalan
kesetiaan, husnuzon, disebab loyalty, dia berkaitan dengan kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam konteks ini tuan-tuan, pegang sungguh-sungguh, pegang sungguh-sungguh. Manusia hanya ada satu saja tempat kesetiaan, yakni Allah. Allah saja. Dan tidak ada istilah, saya nak tegaskan, tidak ada istilah kesetiaan di antara manusia sesama manusia. Tak ada. Dan tak layak pun sebenarnya. Kita tegaskan. Sebab manusia dia keep changing, dia sentiasa berubah. Hari ini dengan fahamannya macam ni, besok silap dia dah berubah dah fahamannya. Bila dia campur dengan orang ni, nanti dia akan dapat lagi idea baru. Dengan dia dapat lagi bercampur dengan orang ni, dia akan dapat berita baru, ada info baru, nanti dia akan berubah. Dia keep changing. Tidak ada istilah tentang persoalan loyalty ataupun kesetiaan di antara sesama manusia. Tak ada. Malah kita tahu juga bahawa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak keadaannya, dia mengatakan pasti hanya untuk Allah, tapi untuk manusia tak ada. Pegang baik. Jadi kalau namanya muslimat, jangan marah dia kalau katakanlah tentang persoalan abang tak setia dengan saya, abang tak setia dengan saya, memang tak boleh setia. Itu rasa mudah kan. Dia tak ada persoalan kesetiaan di antara sesama manusia, tak ada. Sebab itu dalam banyak keadaannya, bila dilihat dalam konteks kata perbahasan fiqah, dalam banyak keadaannya yang boleh kita taati mutlak hanya Allah dan Rasul semata-mata. Sebab itu dikatakan bahawa ati Allah wa ati Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dia ada perkataan taat, ada perkataan taat. Tapi bila sampai pada manusia, dia kata wa ulil amri minkum, dan pemerintah ataupun orang yang memegang urusan pentadbiran di kalangan kamu. Tapi dia tak ada cerita bab taat. Sebab bila nama taat, maksudnya tak boleh persoal. Dia tak boleh persoal. Tetapi bagi sesama manusia, taat itu dia bersifat muqayyad. Mim, qaf, ya, dal. Muqayyadun. Muqayyad maksudnya ialah ketaatan itu bersyarat. Dia bersyarat. Kalau dia ikut perintah Allah, kita ikut perintah dia. Kalau dia tak ikut perintah Allah, kita jangan ikut dia. Sebab dia bersyarat. Malah sampai pun kita katakan sampai pada satu tahap yang namanya ibu ayah kita pun, kalau dia tidak taat kepada Allah, kita tak boleh taat kepada dia. Tetapi wajib hormat dia. Ada beza di antara hormat dengan taat. Jauh beza. Jauh beza tu kan. Hormat bahasa mudahnya ialah mengharamkan diri kita. Sebab dalam perkataan bahasa Arab, bila namanya haram, kita selalu sebut haram. Haram-haram tu. Haram alif mim tu haramun. Begitu juga yang kita kata hormat dalam bahasa Arab, dia haram minta. Hormat tawabuta. Haram minta. Hormatun. Contoh tuan-tuan, macam kita kata hormatul abawain, menghormati kedua ibu bapa. Hormat tu sebenarnya ada perkataan haram. Ada kata ha, ada ra, ada mim. Macam kita kata haram tu, haram pegang babi, haram pegang khinzir tu, dia juga ada perkataan ada huruf ha, ra dengan mim. Jadi secara tak langsungnya perkataan itu adalah perkataan dasar yang sama. Tetapi apakah maksud haram dan perkataan hormat? Dia ada dua angle dia akan pergi serentak. Pertamanya contoh, katakanlah kita katakan haramnya babi untuk kita pegang, untuk kita makan, untuk kita belai-belai. Tak boleh. Tak boleh pegang babi itu, tak boleh. Dalam kata haram, tegah pegang. Kerana apa? Untuk hormat. Nak hormat siapa tu? Nak hormat siapa? Tak boleh pegang babi. Memang tak boleh pegang babi tu kan? Maksudnya haram lah. Tapi dalam perkataan haram tu, kita sebenarnya menghormati apa sebenarnya tuan? Untuk menghormati diri kita, kebersihan kita daripada pegang dia. Itu bahasa mudah maksud hormat. Baik, saya bagi contoh lagi untuk lebih mudah faham. Kita buat. Bila kata hormat sebenarnya dia pergi dua angle. Sekali jalan dua. Satu tak boleh, satu lagi ada sebab kenapa tak dibenarkan, sebab hormat ataupun menghormati. Kita diharamkan untuk minum arak. Betul? Betul Kita diharamkan untuk minum arak. Kenapa kita diharamkan untuk minum arak? Sebab untuk menghormati akal, untuk memuliakan akal. Kita diharamkan untuk bunuh diri kerana untuk menghormati nyawa kita.
berikan kepada kita. Bila sebut haram, datang dua angle sekali jalan. Haram minum arak, sebab tadi untuk menghormati akal. Haram untuk kita katakan bunuh diri, sebab untuk memuliakan nyawa. Haram untuk kita lawan ibu bapa kita. Diharamkan uququl walidain, derhaka kepada ibu bapa. Sebab apa? Untuk menghormati dia sebagai kata asas kepada lahirnya kita manusia. Bermaksud bila sebut haram, penegahan sampai pada ketika tu ada kemuliaan yang sebenarnya kita angkat. Hormatul kiblat, menghormati kiblat. Dalam menghormati kiblat, kita diharamkan. Contoh, apa dia? Dalam kita mengharamkan diri kita untuk dalam menghormati kiblat, kita diharamkan seperti apa yang tak boleh buat pada kiblat? Buang air dalam keadaan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Diharamkan sebab menghormati kiblat. Perkataan haram tu, hormat tu ada ha, mim. Sebenarnya bila kata haram, haram satu ada tegan sebab untuk memuliakan hormat tu. Kita cakap hormat tu sebenarnya bahasa Arab lah. Itu sebenarnya bahasa Arab. Itu kan cakap Melayu, bukan? Itu cakap Arab. Okay, baik. Jadi sama juga. Kalau kita menghormati kiblat, kita tidak dibenarkan. Haram betul. Jangan lunjuk kaki arah kiblat. Kita tak dibenarkan untuk kata ludah arah kiblat. Kita tak dibenarkan. Terus mudahnya, untuk kita menghormati Quran, kita diharamkan untuk letak Quran di bawah daripada paras punggung kita. Kita tak dibenarkan. Apatah lagi untuk kita pijak dia seperti mana ada kumpulan-kumpulan ajaran sesat. Masa mudah, bila kata haram, sebenarnya dua angle datang sekali. Satu penegahan, kenapa ditegak? Sebab untuk memuliakan, menghormati apa yang berkaitan dengan perkara tersebut. Itu poinnya. Jadi dalam arti kata lain sekali, dalam konteks uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, begitulah juga tuan-tuan. Kesetiaan kita hanya pada Allah. Apa-apa hal, Allah dulu. Apa-apa hal, Allah dulu. Allah Rasul. Malah bagi kita tak dibenarkan. Tuan-tuan, dalam ayat Allah, dalam ayat Quran, Allah katakan bahawa maka dari mukminin wala mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak dibenarkan, tidak layak dan tak sepatutnya bagi yang namanya orang yang beriman lelaki dan orang yang beriman perempuan, bila Allah dan Rasul dah putuskan satu-satu perkara, mereka cuba cari pilihan. Tak layak bagi yang namanya mukmin dan mukminah. Sebab tu Allah guna mukmin mukminah, Allah tak guna muslim muslimah. Sebab yang kata yang benar-benar beriman bagi Allah Subhanahu wa taala, dia tak boleh. Ada dalam 2 hari lepas saya dapat mesej daripada seorang, kebetulan yang ex-student saya. Sebab bila keluar saya tengok nama dia keluar. Dia tanya, dia kata, Ustaz, saya baca kat internet ada orang persoal. Dia kata dalam ayat ni terutamanya, apabila tidak layak bagi seorang lelaki perempuan yang beriman dengan Allah, bila Allah dan Rasul. Kalau tuan-tuan tengok kat situ tu memang bila kata Allah wa Rasuluh, bila Allah dah putuskan, dan begitu juga bila Allah dan Rasul telah putuskan, telah putuskan satu-satu perkara, mereka mencari alternatif. Baik. Dia kata, Ustaz, kalaulah ayat tu kata Allah dan Rasul, kalaulah Allah bagi pada Rasul untuk putuskan satu-satu perkara, bukankah itu tanda Allah itu lemah? Betul? Sebab kalau ayat, bila qadallahu wa rasuluhu amran, bila Allah dan Rasul dah putuskan satu perkara, maksudnya seolah-olahnya Allah dan Rasul kongsi. Separas, satu level. Kita buat bincang, man, macam mana kita buat ni? Seems lah, seolah macam tu lah pula pembunuhnya. Baik. Satu, saya kata, sebab itulah message. Saya kata, ni masalahnya sikit teknikal lah. Dalam konteks bahasa Arab, wow kat situ tu mungkin terangkan. Jadi konteks message ni, saya nak balas panjang lah, payah. Satu, saya kata, yang itu nantilah. Kalau kata kita jumpa pada waktu, nanti kita buat bincang. Saya kata itu. Tapi saya kata macam ni, dari segi logik, tuan-tuan. Dari segi logik. Mudah untuk kita jawab. Kalaulah kita sebagai ibu dan ayah, maksudnya peringkat atas lah, kita ibu dan ayah, kita dah didik anak kita dah ajar anak kita macam-macam, kita
hantar dia pergi sekolah, kita hantar dia pergi universiti, dia berkawan dengan ramai-ramai kawan-kawan dia dan sebagainya, yang pelbagai latar belakang dia, dengan ilmu dia, ilmu kehidupan, pengalaman hidup semua sampai. Kemudian kita pun kata, kita kata, aloh, macam ni aloh, kau buatlah keputusan. Keputusan satu perkara, kita cakap, aloh, kau buatlah keputusan. Mana yang kau rasa baik, kau buatlah keputusan. Adakah tuan-tuan, dalam ketika kita peringkat tinggi, ibu dan ayah memberi ruang kepada anak-anak untuk buat keputusan, itu adakah itu lambang kita lemah? Adakah lambang kita lemah? Tak. Ya, betul, setuju. Kita tak lemah. Kita dah bagi semua alat pada dia dah. Aku dah bagi kau ilmu, aku dah bagi kau degree, aku dah bagi kau harta, peringkat, ruang hidup dan sebagainya sekarang. Okey, berdasarkan alat-alat yang kau ada, kau buatlah keputusan. Bukankah itu tanda rahmat Allah atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah itu tanda kekuatan kepercayaan kita kepada anak kita? Aku percaya pada engkau. Kau layak untuk buat keputusan. Bukankah itu tanda rahmat Allah? Takkan tuan-tuan nak kata sekarang ni bagi ruang pada anak untuk buat keputusan, kita lemah? Tak. Pada ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peringkat asal dalam perang Badar, peringkat awal Muhammad kata, sekarang ni kita di belakang telaga Badar. Belakang telaga kita datang. Kita cakap, seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, dia tanya kat Nabi, ni wahyu ke atau kau punya pandangan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, tak, ini bukan wahyu. Ni aku punya perancangan, tugas muda. Kata, ya Rasulullah, kalau oleh kerana perkara ini bukan wahyu, aku cadangkan, kalau boleh kita bertahan di depan telaga, supaya telaga itu belakang kita conquer air. Musuh tak dapat. Pada ketika itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam setuju. Baik tuan-tuan, persoalan, adakah itu nak menunjukkan Muhammad lemah? Tak. Muhammad bijaksana, memberi kepercayaan kepada para sahabat. Sebab bahasa mudanya kita jangan lupa tuan-tuan, Muhammad bukan orang Madinah. Muhammad tahu itu dalam padang pasir. Sama seperti lebih kurangnya bumi, namanya bumi Mekah, lebih kurang. Tetapi selo, bilo dan sebagainya, Muhammad memberi ruang kepercayaan kepada orang yang lebih, dia katakan, daripada sudut ilmunya dan sebagainya untuk berfikir. Muhammad tak lemah. Kita dalam beri percaya macam tadi pada anak-anak dan sebagainya, dalam dunia dia, dalam dia berkawan, dia tahu apa yang kadang-kadang lebih munasabah daripada diri dia. Maka itu ruang kepercayaan. Kita sebagai big boss dalam company, kita kat tempat kerja, ketua jabatan dan sebagainya, kita bagi ruang kawan bawah kita, kau buat keputusan. Bukankah itu tanda kepercayaan? Itu kan tanda lemah tu. Jadi bahasa murah sekali tuan-tuan, apapun tindakan kita, apapun reaksi kita, cara mana kita berfikir kepada yang namanya Islam, dan apapun yang Allah dan Rasul dah putuskan, yang pastinya dia adalah baik untuk kita tu. Itu pasti. Cuma antara kita faham atau tak faham, itu satu persoalan yang lain. Di situ orang kata kita dapat ilmu, dapat maklumat, cara mana kita menilai dan sebagainya. Yang itu satu persoalan yang kedua. Persoalan pertama, kalau dalam kaedah kita sekarang yang kedua ni ialah bagi akidah ahli sunnah wal jamaah mengutamakan Allah, kesetiaan Allah dan Rasul. Anak kita cantik, ni nak raya ni, saya cakap dah hantar waju dah. Dah hantar waju dah. Di antara yang namanya baju dia yang cantik, bila dia kata tarik pada tailor tadi tu kat pinggang, memang shape cantik, kecil. Ikut pinggang, ikut punggung. Tapi clear kan? Pada Allah, pada Rasul kata, no, ini haram. Sekarang ni mak dengan ayah nak utamakan siapa? Pandangan Allah dan Rasul, atau alah raya kesian pula, tapi dia tak happy. Kan? Kita pasti diuji oleh Allah raya dia ni. Anak lelaki kita selama ni orang kata cantik penampilan, sekali tiba-tiba seminggu nak raya, rambut dia keluar pada perak. Orang kata apa?
Pagi gaya tak pasal-pasal, orang kata dalam keadaan, orang kata selama-selama ni mungkin tak bergelam, tiba-tiba bergelam. Anak lelaki itu. Tuan-tuan nak pegang siapa sekarang? Nak utamakan Allah dan Rasul ke? Atau ya, sama dia sikit ada benda pun. Ada satu pun orang pun. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, kita kadang-kadang satu sudut lah, satu sudut tak cakap. Kadang-kadang kita tembak jauh tau, yang tinggi-tinggi. Kadang-kadang benda tu keliling kelam kita je kadang-kadang. Tuan-tuan, Allah kadang uji kita. Allah uji kita. Pasti. Pasti. Orang miskin Allah uji dengan kemiskinan dia. Orang kaya Allah pasti uji dengan kekayaan dia. Orang yang kata aku ni orang agama, Allah uji dengan agama tu. Pasti tuan-tuan, kita kata kita beriman dengan Allah dan Rasul. Kita kata apa-apa Allah dan Rasul. Tapi ya ke? Ya ke Allah akan uji. Tengok kat situ. Salat 5 waktu ni kata anak-anak Isra Miraj. Kan? Secara tak langsung mungkin kata ceramah dah boleh nak susun lah apa semua sekali dan sebagainya. Kita akan bercerita bab salat ni. Cerita ni. Tapi yang selama-selama ni yang dalam rumah tu belum tentu lagi salat. Tuan, Allah uji kita. Dia balik pada uluhiyah. Kesetiaan Allah dulu. Kalau kita kata kita memang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah uji simple-simple. Pilihlah gitu. Kadang-kadang kita kata kena perhati balik benda-benda ni kita perhati balik dalam masyarakat kita tengok balik. Nanti masa raya lagi dalam terutamanya nanti bila namanya dipaduai selam berbadak ada salam-salam. Tuan-tuan, aurat antara sepupu sepapat tuan-tuan akan tengok bercelau. Selalu waktu tu kita tak kisah kita pun tak ada lah sekali-sekala. Lembut juga tak patut nak jadi lain ni. Minta maaf kan. Tolong-tolong. Tuan, Allah akan uji. Pada ketika ni lah kesetiaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul akan teruji. Sebab tu dalam bab ni biasanya kita akan bincang dalam satu bab yang namanya al-wala. Al-wala wal bara. Satu bab besar sebenarnya yang jarang orang bincang. Jarang bincang. Saya tengok dalam pemerhatian saya dalam banyak keadaan dan kita pun dalam banyak keadaannya, saya tengok dalam masyarakat kita kata tak kisah sama ada kata secara umumnya dalam konteks negara kita ataupun dalam negeri kita ke tempat-tempat kita memang jarang bincang bab akidah. Jarang. Kita banyak bincang bab fiqh dalam banyak keadaan. Tak salah, tetapi kadang-kadang kita terlepas pandang ada paksi-paksi akidah yang kadang kita kena bincang. Salah satunya tuan-tuan, bab besar. Sebenarnya bab besar, tapi dia tak perasan. Dia bab al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Wala bab dia al-wala wal bara ni kalau kita simpulkan secara mudah, dia bab kesetiaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kesetiaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala itu dalam konteks ini adalah setia sungguh-sungguh pada Allah. Kita terikat diri kita lagi-lagi bila bertembung. Di antara kepentingan Allah dengan kepentingan Allah Rasul dan kepentingan kita manusia peribadi. Dia bertembung pada waktu itu. Siapa kita menangkan? Allah Rasul ataupun kita yang lebih tenang? Macam tadi kan? Antara namanya anak-anak dengan hukum Tuhan. Mana satu kita nak menang? Itu sudah. Dengan kata kalau dalam satu kawasan tadi itu kita bercampur dengan masyarakat, ada kawan-kawan kita yang memang kata rajin untuk buat side income. Apa side income dia? Nombor ekor. Dia kata uji dia punya latihan matematik dia. Kan? Pandai tu, musim 24 kali. Tak senang, susah. Saya belajar susah. Ustaz tahu. Saya campur sebab saya sudah suka. Jadi saya campur dengan puak-puak ni. Tapi tak pernah tikam Allah jadi saksi aku. Jangan dulu. Cari pun keairan. Saya tahu saya nak pusing 24 kali. Susah. Dia kena ada dia punya kata seper dia. Kena seper dia. Saya tahu. Kita campur-campur saja nak campur apa sikit lebih faham kan mudah-mudahan macam ni apa sekali. Saya tahu. Tapi pada ketika yang kita bercampur tadi, berani tak cakap. Itu haram tu yang kau makan. Berani tak cakap. Time tu bertemu antara kepentingan Allah dan Rasul yang kata tak boleh, kau kena cakap tak boleh. Dengan yang namanya sekarang ni kepentingan kita. Tak kisah, kawan apa ada hal. Tuan-tuan,
walak dia sampai. Mana satu kita lebih? Antara suami dengan isteri. Memang kita suka dia cantik dan sebagainya. Dalam dia cantik, tuturnya memang tak penuh syarat untuk pada Islam. Tak betul-betul seperti mana yang hijab. Tuan-tuan nak berani tegur atau tak? Kalau aku tegur, ni kami semalam Jumaat. Aku juga yang berani. Anggap kepentingan dengan Allah sampai. Time tu itu. Tuan-tuan, kita akan sentiasa diuji oleh Allah. Itu pasti. Itu pasti tuan-tuan. Daripada sekecil-kecil yang nama ujian, sekecil-kecil hukum, dia akan membawa sampai kepada yang sebesar-besar hukum. Bahasa mudah, kalaulah yang kecil-kecil ini kita boleh tackle, kita berani untuk ubah, percayalah yang besar-besar ataupun insyaAllah tak ada masalah. Tapi pada ketika yang kecil-kecil ni, kita tak boleh nak setia dengan Tuhan. Mana mungkin dari segi logik akal untuk yang besar-besar kita boleh setia. Doesn't make sense. Ini tak masuk akal. Yang itu tuan-tuan perhatikan. Kalau kita tengok ada anak muda kita kata pakai rantai, kata rantai leher ada dan sebagainya, kita kadang tak berani nak tengok. Anak menantu lelaki kita dah selama badak dia pergi kedai, masuk shopping, pergi shopping bukan pergi kedai dia yang depan-depan satu hal lah. Itu pun dah ada mahram. Dia pergi masuk shopping tu pakai seluar yang half cutted dia. Yang pakai lutut yang confirm nampak orang. Kita selama je. Kan? Menantu perempuan kita elok selama je ketat dengan ringing dan sebagainya. Kita tak berani tegur. Kalau aku tegur kan, lawan aku lambat. Lawan bulanan. Tuan-tuan, kita bila dia bertembung tuan-tuan, time tu walak sampai. Walak sampai. Siapa kita menangkan? Allah Rasul ataupun kita? Time tu kita sebenarnya dalam kaedah kedua ahli sunnah wal jamaah sebenarnya ialah memang kena utamakan Allah, utamakan Rasul lebih daripada kepentingan manusia. Itu sebenarnya yang kita kena tengok lebih baik. Mudah-mudahan kalau katakan daripada yang sekecil-kecil perkara kita boleh nampak, kita boleh tengok dalam keadaan betul. Mudah-mudahan yang lebih besar daripada itu kita akan dapat dalam keadaan yang lebih cantik lagi dan sebagainya. Tuan-tuan, siang tadi adalah seorang kawan saya dia berbunyi pasal insurans. Antara yang namanya yang kata yang Islamik dengan yang namanya konvensional. Bincang, tapi di ujung cerita saya dah bagi nak logik-logik mudah apa semua sekali pun. Tapi di ujung tu dia masih ada, dia agak reluctant, dia agak rasa berat untuk pergi pada yang namanya takaful, yang namanya Islam. Saya kata paling-paling tidaklah satu sudut mungkin kau akan nampak macam kau akan lose, kau akan hilang sesuatu, akan ada penalti ke apa ke dan sebagainya, satu sudut. Tetapi sekarang ni dia kata macam coverage-nya kecil, kadang-kadang lambat, small company compared to the other one, maksudnya yang company besar cepat proses. Saya kata sekarang ni betul, kadang-kadang tak semua kadang-kadang ada yang sebagai daripada tu coverage-nya kecil, kadang-kadang mungkin juga di atas kata baru nak develop ke dan sebagainya, agak prosesnya lambat. Betul, tetapi saya cakap sekarang ni yang nak takdir accident, nak takdir selamat siapa? Insurans ke atau Allah? Kadang kita terlepas pandang tuan, kita beria-ria pergi pada coverage. Tapi kadang kita terlepas pandang, lagi-lagi kena pula tapak wali yang bilang, lagi-lagi kena pula tapak yang dia kata, aku dah ada coverage, aku tak ada masalah, berapa pun tak ada hal lah, aku ada kat dalam ni ada ratus ribu boleh cover sakit. Tuan-tuan jangan cakap ni, jangan sombong tuan-tuan. Yang nak mentakdirkan, nak menentukan sakit sihat ni Allah. Kita letak kecil tak apa. Silap-silap dengan iman kita, percaya sungguh-sungguh pada Allah, tak sempat pun pakai coverage tuan-tuan. Sihat panjang tak nak. Aku nak yang tu. Aku tak masalah coverage, aku nak coverage Tuhan. Kalau saya tak kata pasal saya baik ke tak. Tapi saya yakin yang Allah perintah tu mesti ada kebaikan walaupun tak nampak. Mungkin tak jelas, tapi setidak-tidaknya atas tapak iman untuk saya cuba untuk jadi makin baik, cuba makin baik. Okeylah Tuhan, aku serahkan kau. Aku dah buat di atas sebab musabab, atas dasar prosedur, aku pergi dulu kat sini. Yang lain tu aku tawakal, aku serahkan kau. Tuan-tuan jangan terlepas pandang pada tapak yang konon-konon coverage dah besar, tuan-tuan selamat. Nak cakap apa? Jangan cakap apa. Tapak iman tu dah nampak sangat, dah tahu kita benar. Hati. Saya bukan
takaful tau. Punya kata pun ejen takaful. Tak ada. Saya tak terlibat. Cakap tentang terlibat langsung kepada kerana itu. Ada ejen takaful minta saya jadi, saya kata pun saya pun dulu. Sebab saya tak nak, saya takut sebab saya ni bukan jemaah inau, saya takut niat saya nanti tak bagus sangat. Tu je saya takut niat saya dan cuma dalam kuliah-kuliah apa ke saya boleh saya umum untuk saya kata kita lebihkan pada sistem Islam kita dan sebagainya saya masuk. Tuan-tuan, utamakan Allah. Pandanglah Allah. Nampakkan Allah itu dalam skopkan. Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Tuan-tuan nampakkan itu dulu dalam konteks anak-anak dan sebagainya, percaya. Allah dalam hadis kursi kata kan, ana inda zanni abdi bi, ila akhir hadis atau kata Rasul sallallahu. Kedudukan aku pada hamba aku bergantung macam mana dia tengok aku, bagaimana sangkaan dia pada aku. Bermaksud tuan-tuan, Allah dengan kita secara individunya, Allah dengan kita, Allah tengok kita dulu pada dia. Kita terima dia sebagai aku. Contoh, katakanlah senang lenang tak jumpa. Kita jumpa bila anak-anak UPSR. Baru jumpa. Sembahyang ajar, baca Yasin, puas, tak ada air ke depan. Kan? Baru jumpa Tuhan. Ni anak SP yang nanya ni, bawa air, bawa baca Yasin, sekolah ajar. Sebelum tak ada. Macam tu juga lah nanti. Okey, kau datang ke aku, paksa anak kau nak peksa. Baik. Aku pun main kek tadi je. Allah sendiri kata tak? Ada inda zanni abdi bi, atas aku. Macam mana kau tengok pada aku, macam itulah aku akan pada kau juga. Tapi kalau kita sentiasa tuan-tuan dengan Allah, solat tak tinggal, tak culas, memang kita sentiasa cuba konsisten, dan memang itu sememangnya wajib dan fardu atas kita. Tuan-tuan percayalah, InsyaAllah. Yang namanya sakit pun jauh, yang namanya aksiden pun jauh, percayalah. Yang nak menentukan selamat tak selamat, sihat tak sihat, yang namanya kaya, rezeki, miskin ke tak miskin, sempit atau luas, Allah, bukannya manusia. Tuan-tuan semua, saya dengan rendah hati saya mengajak pada tuan-tuan, saya ingatkan sangat-sangat pada diri saya secara tegas, terutamanya yang cakap, dan juga pada tuan-tuan secara umumnya, untuk kita tengok balik lah. Kita mengaku kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, pada ketika ini kita berhati sungguh-sungguh lah pada cara mana kita melihat Allah, cara mana kita beriman dengan Allah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita juga yang akan selamat, mudah-mudahan kita juga yang akan tenang dalam segala apa yang kita bahas. Saya itu sajalah untuk malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang penting sebagai satu kesimpulan mudah untuk pada malam ni, kaedah kedua bagi ahli sunnah wal jamaah ialah kita mengutamakan Allah dan Rasul daripada yang lainnya, yang namanya makhluk, tak kira lah apa pun namanya, kita utamakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itu saja untuk malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran, dan berikanlah kami kekuatan untuk menurutinya ya Allah, dan kau berikanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkannya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله